Alright guys, oke jadi kita sambung, bab 5 sejarah tingkatan 4 Persekutuan Tanah Melayu. Sebelumnya kita cerita tentang latar belakang Persekutuan Tanah Melayu, cadangan Putra dan MCJE ditolak, cadangan daripada ahli jawatan kuasa kerja itu orang-orang UMNO dan Majlis Raja-Raja diterima oleh British. Jadi terbentuklah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi apakah faktor-faktor terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu ini? Kenapa boleh berlaku nih? Memanglah secara umumnya sebab Malaysian Union ditolak kan, orang Melayu menolak cadangan oleh British, yaitu pembentukan Malaysian Union. Malaysian Union ditolak sepenuhnya oleh orang Melayu. Jadi orang Melayu mau ganti dengan Persekutuan Tanah Melayu. Alright. Jadi ada 3 faktor utama kenapa nih dia terbentuk. Pertama yaitu penentangan orang Melayu terhadap Malaysian Union. Itu kita tahu sudah umumnya kan. Tapi kita hurai lebih detail lagi. Orang-orang Melayu, raja-raja Melayu, semua cendekiawan Melayu, dan juga UMNO berganding bahu membantah Malaysian Union. So, kalau tidak dibantah, nanti British teruskan pula kan. Lepas tu itu ahli parlimen British yang berada di tanah Melayu, Gammons dan Rhys Williams, dorang nampak sendiri macam mana bantahan orang Melayu. Jadi dorang pun rasa risau lah kan, kalau orang Melayu mengamuk mati British nih kan. Jadi mereka pun sampaikan bantahan itu di parlimen British, dan parlimen British bersetuju untuk cancel nih Malaysian Union. Alright. Jadi macam-macam lah bantahan daripada orang Melayu. Jadi British pun rasa gerun dan mereka pun mansuhkan tu Malaysian Union, mau ganti dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Itu faktor pertama. Faktor kedua, cadangan raja-raja Melayu dan juga UMNO. Malcolm McDonald, Gubernur Jeneral, dan juga Sir Edward Jane, Gubernur Malaysian Union pada masa itu mengadakan pertemuan dengan dan rundingan dengan raja-raja Melayu di Kuala Kangsar pada 7 Mei 1946. Jadi untuk bincanglah penentangan orang Melayu ini terhadap Malaysian Union kan. Sebab style British ini dorang tidak suka guna kekerasan kan, mereka suka runding. Jadi dalam perjumpaan itu raja-raja Melayu telah mencadangkan berikut. Penubuhan persekutuan bertaraf naungan, bukannya tanah jajahan. Naungan maksudnya negara yang berlindung. Maksudnya Sultanah Melayu ini sebuah negara baru yang berlindung di bawah kerajaan British, sama macam New Zealand, macam Australia pada masa itu. Alright. Kamu perasan kan bendera New Zealand dan Australia, ada bendera British kan kecil kan. Right. Kita pada masa itu tidak mau jadi tanah jajahan. Kalau tanah jajahan maksudnya British itu masih lagi maksudnya British yang memerintah tanah Melayu secara mutlak pada masa itu. Jadi mereka mau bertaraf naungan. Iyalah, kita masih ada raja-raja Melayu kan. Maksud kita ini British tidaklah menjajah tanah Melayu ini secara mutlak sebenarnya, bukan. So raja-raja Melayu masih ada kan. Tidak sama macam di Indonesia. Raja tiada sudah apa. Memang Belanda memang berkuasa mutlak. Memang orang boleh buat suka hati saja di Indonesia pada masa itu. Alright. Itu bezanya kita dengan Indonesia. Right. And then perjanjian baru menggantikan Malaysian Union. Jawatan Pesuruhjaya Tinggi digantikan dengan gubernur. Raja berkuasa dalam perundangan. Maksudnya mereka mau raja ni mereka ada kuasa dalam perundangan. Perundangan ni apa? Membuat undang-undang lah. Dalam menentukan undang-undang. Perkataan negeri-negeri Melayu perlu muncul dalam persekutuan yang baru. Maksudnya perlu disebutlah. Sebelum disebut apa? Malaysian Union je kan. Jadi siapa yang mewakili Sultan Raja-Raja Melayu pada masa itu? 9 orang kan, Raja-Raja Melayu, Sultan Perak lah. Yang menjelaskan kepada Sir Edward Jane, mereka mendesak British, untuk mansuhkan Malaysian Union, dan kita usulkan pula Persekutuan Tanah Melayu. Alright. Jadi itu yang faktor kedua. And then faktor ketiga itu sokongan pentadbir British. Orang British sendiri pun, pegawai British sendiri pun ada yang tidak suka dengan cadangan Malaysian Union ini. Mereka membantah lah. Ramailah di sini. Sir Edward Jane sendiri pun, dia pun tidak bersetuju dengan Malaysian Union. Malcolm McDonald, Sir Ralph Horn, Gammons, Kenneth Bolt, Roland, ini nama-nama pegawai British yang menyokong Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Jadi Sir Edward Jane pun bertemu dengan wakil UMNO di Pulau Pinang. Lepas tu mereka jumpa Dato' Onn Jaafar dan Raja-Raja Melayu untuk mengumumkakan cadangan balas pada masa itu. Jadi pada masa yang sama British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi yang disarankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Piagam Atlantik. Jadi
pada masa ini sudah ada PBB, oke ya, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, semua negara-negara di dunia. Jadi orang punya persetujuan pada masa itu ialah, oke, mereka sendiri yang cadangkan British dan Amerika, mereka bersetuju untuk apa? Menjalankan dasar dekolonisasi untuk elakkan peperangan lebih besar lagi lepas Perang Dunia Kedua, perang-perang sana sini kan. Jadi dasar dekolonisasi ini maksudnya ialah dasar kita membebaskan negara-negara jajahan. Tidak lagi perluasan kuasa. Oke, sebab gara-gara perebutan perluasan kuasa nih, penjajahan inilah yang menyebabkan Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua. Ya, jadi mereka mau jalankan dasar dekolonisasi. Kolonisasi penjajahan, dekolonisasi pembebasan daripada penjajahan. Alright. Jadi mau atau tidak, British kena memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu pada masa itu. Alright. Jadi itulah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Yang pertama apa? Memang penentangan daripada orang Melayu, cadangan daripada raja-raja Melayu dan juga sokongan sendiri daripada pegawai-pegawai British pada masa itu. Dan akhirnya mereka pun mengadakan perjanjian. Kayak ini gambarnya nih ya, Syed Ojen berucap selepas raja-raja Melayu menandatangani perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 pada 21 Januari 1948. Jadi maksudnya negara Persekutuan Tanah Melayu hari jadinya 21 Januari 1948. Itulah. Ini cerita tentang Tanah Melayu ya, ini belum masuk lagi Sabah dan Sarawak. Maka terbentuklah sebuah negara baru yang bernama Persekutuan Tanah Melayu. Alright. Jadi itulah faktor-faktor pembentukannya. Jadi itu saja. Lepas ini kita cerita pula di 5.3 berkenaan dengan apa pula? Apakah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu? Macam mana negara yang baru dibentuk ini? Macam mana dia punya konsepnya? Apa ciri-cirinya? Itu kita akan belajar. Di itu saja. Let's go. Selamat mengulang kaji. Bye-bye.